إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah pada malam ini, malam yang pertama Jamadil Akhir 1434 Hijriah. Kita telah berada di bulan yang baru, bulan yang ke-6 dalam Islam. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmat, maghfirah, keampunan, taufik dan hidayah kepada kita semua. Berada di bulan yang baru, berada pada waktu terawal masuknya bulan yang baru, kita telah menunaikan ibadat yang paling utama di dalam Islam, iaitu salat berjamaah yang disebutkan oleh Nabi, "Lau ya'lamuna ma fi tajhir lastabaqu walau ya'lamuna ma fi al-'atama was-sab'a la atawhuma wala habwa walau ya'lamuna ma fi as-saff al-muqaddam lastahamu." Kalaulah mereka mengetahui mengenai keutamaan bersegera mendatangi solat, nescaya mereka akan berlomba-lomba mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan solat Isyak dan Subuh, Isyak sekejap lagi lah, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun terpaksa berangkat. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan saf depan, saf yang pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Sekejap lagi kita cerita sikit tentang hadis ini. Dan di tangan tuan-tuan ada dua line untuk bekalan pada malam ini. Pertama sekali, perkataan seorang alim yang namanya Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Bukunya yang terkenal dalam pengajian tasawuf yang selalu digunakan. Tuan guru kita di masjid pun siapa ni? Ustaz Syukri Najib. Kadang-kadang bila beliau mengajar tu, beliau ada sebut nama ulama Al-Muhasibi ni. Bukunya yang terkenal Risalatul Mustarsyidin, Risalah Al-Murtasyidin, iaitu panduan kepada orang yang nak berjuang di jalan Allah. Panduan-panduan ulama ni terkenal dengan beberapa kata-kata hikmah. Dia macam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini terjemahan dia, "Ketahuilah wahai saudaraku, wahai saudariku semualah, sesungguhnya dosa menyebabkan kelalaian, kelalaian menyebabkan kekerasan hati, kekerasan hati menyebabkan jauh daripada Allah, dan jauh daripada Allah membawa ke neraka. Hanya orang yang hidup sahaja yang memikirkan perkara ini. Adapun orang mati, mereka telah membunuh diri mereka sendiri dengan cinta dunia." Dalam maksud dia, boleh baca syarah dia, tapi tak adalah syarah dia, tak ada buku dia, nak baca apa jadi faham-faham sendirilah. Sekadar renungan kita. Kita dah tahu dah tarikh
penamaan calon, kita dah tahu dah tarikh mengundi awal, kita dah tahu dah tarikh untuk mengundi 5 bulan 5, tapi satu tarikh lagi yang kita belum tahu, tarikh kita mati lah. Tarikh mati kalau ada yang dah tahu, alhamdulillah, boleh buat persediaan yang rapi. Tapi yang tak tahu lagi kena berjaga-jaga, lagi kena berjaga-jaga. Kalau dah tahu mati, katalah besok pagi nak kena gantung. Biasanya kena gantung hari Jumaat, hari lain tak ada, kecuali gantung diri sendiri, boleh pilih hari lain lah. Kalau digantung oleh pihak penjara, pihak penguasa, hari Jumaat untuk orang Islam. Jadi sempat bertaubat. Belakang ni doa untuk mengelak lupa. Ini penyakit lupa pun satu, dalam istilah moden, amnesia. Amnesia, penyakit lupa. Sama ada orang muda, orang tua, dan kalau orang yang dah berumur, orang kemas, biasanya lupa ni disebabkan faktor usia. Tapi kalau orang muda-muda dah lupa, Masya Allah, maknanya adalah sesuatu. Tapi Nabi ajar pada kita, sebab kataan insan itu sendiri bermakna nasia, lupa. Dan banyaklah yang Quran sebut mengenai tentang sikap manusia. Wa khuliqal insanu halu'a, manusia ni sentiasa berkeluh kesah. Abang beli susu, dia itu berkeluh kesah. Kalau dia tak berkeluh kesah, alhamdulillah dapat berkhidmat untuk isteri yang tersayang. Macam tu Tapi bila dia sekejap dah, tu berkeluh kesah tu. Orang perempuan pun sama juga. Boleh buat kopi secawan, dia kata macam dalam iklan kopi secawan, kejap lah, kejap, dia kata kejap tu berkeluh kesah. Kalau tak berkeluh kesah, dia terus alhamdulillah, syurga, dia kata syurga. Baik, doa ni yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tukfir alaina wa ardina wardu anna. Boleh baca lah, tak payah ikut lah, boleh baca. Boleh baca. Kalau yang tak boleh baca ni orang yang buta huruf. Yang buta huruf tak boleh baca. Kalau yang tak bawa cermin mata pun boleh nampak lah, ibadah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tukthir alaina wa ardina wardu anna. Sementara kita tunggu iklan, tengok cerita tu malam ni, jadi hafal dulu satu rakam sampai yang koma tu lah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Kalau ni dah hafal, maknanya yang bagi tu tinggal sikit, maknanya 3 kali iklan dah boleh hafal lah. Jadi malam ni nanti tak lupa lah, bila dah baca doa ni tak lupa nak bangun pukul 4 untuk sembahyang tahajud 2 rakaat. Tak lupa. Ya Allah, tambahkanlah buat kami, jangan Engkau kurangkan. Muliakanlah kami, jangan dihina. Berikanlah kepada kami, jangan ditahannya. Pilihlah kami, jangan Engkau biarkan. Redailah kami dan redailah pula semua usaha kami. Tapi kalau orang lelaki di sini dia kata ni nak tambah lain ni, nanti diubah daripada doa untuk mengelak lupa, diubahlah doa untuk tambah satu lagi. Orang rumah kata, bukan tu Ustaz bagi doa untuk mengelak lupa, kenapa dah berubah, apa dah ada punya title ni, tajuk. Pasal kalau tengok maknanya tu macam lebih kurang juga kan. Jangan kurangkan, jangan ditahan je. Oh, betul. Maka ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila berlaku musibah ni, tak apalah kalau kita jerit Allah, maknanya ingat Allah. Dan satu lagi, sudahlah sebut kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang hafal. Yang tak boleh baca inna lillahi ni, iaitu orang yang dah mati je lah. Bila dia dah mati, orang yang hidup akan bacakan untuk dia. Dia dah mati tak boleh baca. Tapi kalau dia hidup, dia boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya macam tu faham. Menurut Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Al-Hakim, tak ada ikon sana ke?
Menurut Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim, doa ini dibaca Nabi sebaik saja Nabi menerima wahyu. Bila mula-mula Nabi terima, awal-awal Nabi terima wahyu, dulu Nabi takut dia tak hafal ayat-ayat Quran, sehingga Allah tegur dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kalau kita dengar Qari Mesir baca, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Mutawalli nama dia. Bila dia baca surah Al-Qiyamah ni, sedap. Bila tiba kat situ tu, lagu dia tu sedap, dengan suara dia yang tinggi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Sebab Nabi ni bila kali pertama dia terima wahyu, dia Jibril suruh baca, tak boleh baca. Jibril suruh baca, tak boleh baca. Apa nak dibaca? Kemudian baru Jibril ajar Nabi, kan Jibril peluk. Satu kali, pertama kali tu peluk, kali kedua peluk, kali ketiga peluk. Kemudian dia ajar sekali, Nabi hafal. Kali kedua Nabi rasa gemetar. Dia takut dia tak hafal ayat tu. Jadi bila Jibril mengajar ayat-ayat Quran, Nabi berkumat kamit mulutnya. Kemudian Allah turunkan ayat, la tuharrik, jangan gerak-gerak. Masa Jibril baca, dengar dulu. Jangan dia baca, kita baca, dengar dulu. Ini pengajaran yang diajar oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. La tuharrik bihi lisanak, jangan gerak-gerakkan mulut kamu, bibir kamu, lidah kamu, lita'jala bi, untuk cepat nak hafal. Dengar dulu baru baca. Jadi doa ini Nabi baca untuk mengelakkan daripada terlupa. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari terus tersemat. Ini kata penulis ni lah, Dr. Zahzan Muhammad. Boleh rujuk lagi dalam buku dia, 101 doa daripada hadis-hadis sahih, ada dijual di pasaran. Ini sebagai bekalan tuan-tuan untuk malam ni. Dan bila kita berada pada malam yang pertama, dan bila kita keluar daripada surau, daripada rumah, kita tengoklah kalau langit malam ni cerah, dan bila kita nampak anak bulan, anak bulan ini dalam bahasa Arab pada malam yang pertama ni dipanggil hilal. Idza ra'a hilal, dalam hadis dulu kita pernah bagi doa di awal bulan, 4 bulan, maka disunatkan kita baca doa. Ada 3 doa dulu sekali. Kepil kan, kalau tak balik nanti carilah. Kalau tak jumpa, cari kat internet lah. Cari doa. Tapi dengan syarat bulan, bukan tengok lambang bulan. Lambang bulan memang banyak sekarang, keluar ni banyak lambang bendera. Ada yang pantulan cahaya macam-macam, tapi nampak bulan. Kalau hadis yang pertama tu ada dalam kitab azkar. Kalau tuan-tuan kitab azkar, bukalah dalam bab puasa. Waktu bab puasa kerana melihat anak bulan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, maka di sana ada hadis yang secara umumnya Nabi baca bila melihat hilal anak bulan, yang diriwayatkan daripada Talha bin Ubaidillah, yang Nabi baca, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa Rabbi Allah, Rabbi wa Rabbukallah, Rabbi wa Rabbukallah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa Rabbukallah. Ini ingatkan balik je. Nanti balik, cari baliklah kertas tu. Kalau dah hafal, alhamdulillah. Yang kedua daripada Abdullah bin Umar, sama saja bunyi dia, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Kalau tadi bil yumni, bil amni, bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, Rabbuna wa Rabbukallah. Dan satu lagi yang terakhir, Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ta'awudhi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Kita pernah dengar ayat tu, iaitu dalam surah Al-Falaq yang kita baca, A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi Nabi ajar kepada Aisyah baca ta'awudhi billah min syarril ghasiqi idza waqab. Senang je. Jadi insyaAllah tuan-tuan kalau nampak anak bulan kita baca. Kalau tak ada anak bulan pun baca pun tak apa, tengok ke langit. Tapi sebenarnya nampak anak bulan. Kalau tak nampak tak ada.
Baik, hadis tadi yang pertama kita sebut keutamaan orang yang berlumba-lumba untuk mendatangi solat kalau mereka mengetahui tentang pahala yang berada di dalamnya. Maka disebut para ulama, antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani ceritakan tentang kelebihan untuk orang bersegera datang ke masjid, bersegera datang ke solat. Satu anjuran, satu bersegera menunaikan solat di awal waktu, satu anjuran. Yang kedua, menunaikan solat berjamaah. Yang ketiga ialah mendatangi saf yang pertama ke depan, bagi orang lelaki-lelaki. Saf nombor satu sekali. Ada 3 perkara. Pertama, semayang di awal waktu. Kedua, berjamaah. Ketiga, saf yang paling depan berdekatan dengan imam. Jadi kalau orang tahu tentang kedudukan ini, mereka tidak akan mengabaikan masa, kerana perkara ini dia mesti masa. Tengok sebagai contoh, orang yang berceramah apa datang lambat. Bila lambat tak dapat saf yang pertama, tapi dapat berjemaah di awal, tapi tak dapat saf yang pertama kerana saf yang terhad, tempat yang terhad. Jadi kalau tempat yang terhad, mesti atur masa. Negara Jepun, mereka alami kemajuan yang pesat bila mereka senarai. Kenapa Jepun ini mengalami kejayaan, maju? Ada 10 sebab. Salah satu sebab yang terakhir yang mereka letak ialah kerana orang Jepun ni dia peka dengan masa. Masa ni dia sangat peka. Apa yang menyebabkan dia peka? Yang dia komen pada kerajaan dia, iaitu kelambatan yang berlaku kepada kereta api laju. Kita tak ada kereta api laju. Jepun banyak kereta api laju. Tokyo ke sana, ke tempat di Nagasaki, Hiroshima tu tempat-tempat kena bom, tak ada nama kan. Tempat lain tak ingat, tempat-tempat kena bom. Dia komen kerajaan kerana kereta api laju dia lambat. Bila setahun berlalu, purata mereka lihat berapa banyak lambat. Maka dia komen, dia kata lambat, tetapi laju. Tetapi laju berlambat. Ya Allah, bayangkan kereta api laju berlambat. Tapi orang kita suka naik kereta lembu, slow, ambil-ambil. Kena lembu tu berhenti, angkat ekor, berak lagi. Dia suka ambil gambar lagi. Cantiknya. Dia suka buang masa naik kereta lembu. Laku banyak lah. Suka. Tapi orang Jepun tak suka, dia suka cepat. Maka dia komen kereta api laju yang lambat. Lambatnya berapa lama? Lambatnya daripada tahun sebelum. Contohnya kalau tahun 2012, 2011 dia cepat, tapi 2012 dia jadi lambat daripada tahun 2011. Lambat dia berapa saat? Lambat dia ialah 7 saat. Kereta api laju tu lambat 7 saat. Dia komen pada kerajaan dia, 7 saat. Bukan 70 jam tak, 7 jam tak, 7 saat dia dah komen. Kerana aku prihatinnya pada masa. Kalau orang lambat sampai kereta api dah jalan. Kita lambat pun tak apa. Lambat-lambat pun orang kahwin ada nasi lagi, tak apa, lambat tak apa. Baik, malam ni kita, kalau 2 minggu lepas kita berbicara tentang suratul Fatihah, kita sebut tentang hukum tajwidnya, tentang cara bacaannya, dan juga di kalangan mazhab mengenai tentang bismillah ataupun membaca isti'azah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di permulaan sebelum membaca suratul Fatihah. Pendapat di kalangan mazhab, di mana kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini pada setiap rakaat. Setiap rakaat sunat baca. Manakala dalam mazhab Maliki tidak dibaca kecuali pada bulan Ramadan, qiyam Ramadan, sembahyang tarawih, tahajud, maka pada waktu itu disunatkan baca a'udzubillah. Tapi bila bulan-bulan lain dalam mazhab Maliki tak ada baca bismillah, tak ada baca a'udzubillah, tak ada baca doa iftitah, tak ada baca a'udzubillah, tidak ada baca bismillah. Kata takbir dia Allahu Akbar, alhamdulillah, terus alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Maliki. Ada pun mazhab Hanafi, dia kata membaca bismillah, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama sahaja. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga bersetuju dengan pendapat mazhab Hanafi
iaitu membaca A'udzubillah pada rakaat yang pertama saja. Ada pun rakaat yang lain tidak dibaca. Tapi mazhab Syafi'i setiap kali bangun untuk mendirikan rakaat, maka dibaca A'udzubillah bagi orang yang jadi imam. Kalau sembahyang bersendirian dia baca jugalah. Tapi kalau dia bermakmum sehingga imam waladhdallin, dia mulakan baca Fatihah, barulah dia baca A'udzubillah. Manakala bismillah bila begitu juga dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, bismillah itu dibaca secara kuat pada sembahyang-sembahyang yang jahriyah dan juga sembahyang-sembahyang yang jahriyah bagi imam, iaitu sembahyang subuh, sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak serta sembahyang Jumaat. Bismillah itu dibaca kuat orang yang menjadi imam. Tapi kalau dia jadi sembahyang yang sirriyah, iaitu sembahyang zuhur dan asar, maka bismillah itu dibaca secara sir, secara perlahan. Baca secara sir ni apa maksudnya? Iaitu didengar di telinga. Didengar di telinga. Semua rukun qauliyah dalam mazhab Syafi'i hendaklah didengar di telinga. Kecuali orang yang jadi imam mesti didengar oleh sebahagian daripada jemaah. Yang afdal semua jemaah dengar. Kalau tak semua jemaah dengar, sebahagian jemaah itu dengar bacaan imam ataupun perpindahan rukun, angkat takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram itu dia rukun qauliyah, dia bukan rukun fi'liyah, rukun qauliyah. Qauliyah di mulut, Allahu Akbar, pastikan sebut Allahu Akbar betul-betul. Jangan tukar Allah Ar-Rahim ataupun nama Allah dia tak ada, Ar-Rahim, Ar-Rahman, atau dia tukar dengan nama-nama Allah yang 99. Al-Quddus, tiba-tiba dia Al-Quddus. Tak boleh, mesti Allahu Akbar. Allahu Akbar mesti didengar kalau dia menjadi makmum, dia didengar di telinga. Kalau dia hanya, maka sembahyang dia tidak sah menurut mazhab Syafi'i, mesti didengar di telinga. Itu juga bila dia baca Fatihah, selepas imam membaca Fatihah, dia baca Fatihah mesti didengar di telinga. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mesti didengar di telinga dia, bukan telinga orang sebelah. Telinga orang sebelah tak mau dengar. Tashwish, disebut tashwish. Kalau terlampau kuat, mengganggu orang sebelah menyebelah, maka dia dinamakan tashwish, mengganggu orang sebelah menyebelah salat, maka tak boleh hukumnya. Sembahyang dia masih sah, tetapi dikira telah merosakkan amalan jamaah, iaitu menyebabkan jiran dia tidak rasa senang. Nanti orang tak sembahyang dengan dia. Jadi cubalah. Kadang-kadang orang tanya, minggu 2-3 tahun apa orang tanya, macam mana masalah ni nak diselesaikan Ustaz? Orang yang baca kuat, Fatihah ni dia baca kuat, tak boleh dah, tak boleh slow down suara dia. Macam mana nak mengelakkan? Maka mulakanlah dengan membaca Al-Fatihah itu secara tenggelam timbul. Orang yang makmum ni, imam tak boleh, imam jangan baca tenggelam timbul. Bismillah, Alhamdulillah, tenggelam timbul. Apasal imam ni? Ar-Rahim, kejap dengar, kejap tak dengar. Mikrofon besar, bukan besar. Tak boleh. Ini orang yang bacaan kuatnya, tak boleh, dia mesti kuat juga. Maka dia cuba dulu dengan cara yang perlahan. Kalau tak boleh, dia baca tenggelam timbul. Tapi kalau dalam nanti depan ni kita nak cerita tentang keperluan ataupun tentang perbezaan pandangan di kalangan mazhab pembacaan Fatihah bagi makmum, Ada pun pendapat yang pertama mengenai tentang bacaan Bismillah tadi, dibaca secara perlahan dan tidak dikuatkan, adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali Bismillah itu dibaca tapi tidak dikuatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini banyaklah kita tengok imam-imam Arab yang tidak bermazhab Syafi'i, semuanya tidak akan baca Bismillah ni dengan kuat. Tak kuat. Mekah tu imamnya semuanya adalah mazhab Hambali. Saudi ni kebanyakannya mazhab Hambali. Jadi bila dia baca Bismillah, dia baca tapi dia baca perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mulakan Alhamdulillah. Mazhab Hambali.
Kemudian pendapat yang kedua ialah dikuatkan bacaan bismillah, dan ini adalah mazhab Syafi'i yang kita telah sebutkan tadi. Adapun makmum yang membaca Al-Fatihah di belakang imam, ada 3 pendapat, iaitu pertama, makmum itu tidak membaca sama ada dalam solat sirriyah ataupun jahriyah. Tak baca langsung, dia angkat takbir Allahu Akbar, maka dia terus baca doa iftitah saja, kemudian dia diam. Lepas habis waladhdallin pun dia diam, tak baca Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, semua tak ada baca doa iftitah saja. Manakala bacaan Al-Qurannya ditanggung oleh imam, iaitu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahawa membaca Fatihah juga tidak wajib. Yang wajib ialah membaca Al-Quran. Jadi kalau seseorang itu membaca Fatihah, bermakna dia membaca Al-Quran. Kalau dia tak nak baca Fatihah pun tak ada masalah, dia ambil mana-mana daripada ayat Quran. Dan minimum ayat bagi mazhab Hanafi membaca Al-Quran di dalam solat ialah 3 huruf. Bukan 3 ayat, 3 huruf, iaitu alif, lam, mim. Itu yang paling pendek lah. Jangan baca 3 huruf Bismi, itu tak kira. Bismi bersin mim, bismillah. Dia mesti cari huruf yang lengkap. Alif, lam, ra, 3 huruf. Alif, lam, mim, 3 huruf. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau sembahyang macam ni, tapi dibuat di Imam Abu Hanifah begitu? Tak juga. Dia hanya meletakkan kadar minimum. Tapi imam-imam tu sembahyang semuanya panjang-panjang bacaan dia. Kita dengar nak ambil yang mudah, ambil yang mudah saja. Tapi dalam mazhab yang lain, jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali, kesemuanya membaca Fatihah. Fatihah mesti wajib dibaca. Jadi kalau orang jadi makmum dalam mazhab Hanafi tadi, dia tidak perlu baca apa-apa. Ini terus mengatasi masalah bagi makmum yang baca kuat tadi. Ya terus, tak payah baca apa-apa. Cuma doa iftitah tu kita kena sabar sekejap lah. Dia baca Allahu Akbar, kabira. Lepas tu dia akan diam sampai bagi salam. Tak diam juga, sebab apa? Dia hanya diam baca ayat Quran. Tapi nasi rokok dia akan berzikir, tidak pun dia akan berzikir juga. Jadi buat tak terima je lah. Dalilnya ada yang disebutkan dalam beberapa riwayat, tetapi kebanyakannya adalah riwayat yang lemah. Maka mazhab Hanafi sebenarnya pandangan mereka dalam hal ini tidak terlalu kuat. Yang kedua ialah makmum membaca suratul Fatihah pada solat-solat sirriyah, tetapi tidak pada solat jahriyah. Kalau sembahyang Maghrib, Isya, Subuh, Jumaat, makmum tak perlu baca apa-apa. Waladhdallin, amin. Lepas tu diam, makmum diam. Kemudian imam baca surah, dengar saja. Ini adalah pendapat dalam mazhab Maliki dan juga pendapat lama dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim. Dulu Imam Syafi'i waktu di Iraq, dia kata makmum pun tak perlu baca Fatihah. Tapi bila Imam Syafi'i datang ke Mesir, dalam qaul qadim, dia ubah fatwa, dia kata baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam iaitu Ibn Taymiyah. Pendapatnya adalah berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat surah Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sebab apa? Sebab kita melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, selepas saja selesai membaca Fatihah, waladhdallin, amin, Nabi lepas daripada itu terus membaca surah. Nabi tidak berdiam. Jadi bagi orang mazhab Hambali tadi, dia kata macam mana kita nak baca surah? Kerana imam telah membaca ayat Quran, maka kita mesti diam dan dengar. Maka tak ada bacaan padanya. Mereka terus membuat kulasah hukum, iaitu membuat kesimpulan hukum, istimbat hukum. Maka tidak ada bacaan bagi makmum dalam solat jahriyah, solat yang dibaca kuat, kerana imam telah membaca ayat Quran berdasarkan kepada hadis Nabi. Tapi
Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata imam tu taklah berdiam lama. Lepas habis waladhdallin, habis imam itu mesti berdiam lama, memberi peluang kepada makmum menghabiskan Fatihah dan kemudian mendengar bacaan imam. Sebenarnya logik juga. Tetapi bila dilihat dalam hadis, Nabi tidak berdiam lama. Nabi tidak berdiam sehingga seolah-olahnya seperti diam satu suratul Fatihah. Kemudian baru Nabi mulakan bacaan surah. Tak ada. Lepas habis waladhdallin, Nabi diam mengambil nafas, kemudian Nabi terus membaca surah. Tak ada waladhdallin, amin. Bagi makmum baca dulu. Dalam setengah minit sudah baca ni agaknya. Bismillah, baru dimulakan bacaan surah. Tidak ada dalam hadis Nabi. Nabi tak buat begitu. Cuba diijtihadkan dalam mazhab Syafi'i. Kerana bagi peluang kepada makmum baca Fatihah, kemudian dia boleh mendengar bacaan imam. Tetapi diamnya imam itu tidak menempati di dalam hadis Nabi SAW. Jadi mazhab Hambali, dia kata makmum dalam solat jahriyah, kita sebut solat yang jelaslah, termasuklah semayang-semayang sunat, semayang tarawih sebagai contohnya, semayang sunat, tapi dibaca kuat, maka makmum itu lepas waladhdallin dia berdiam. Maka tidak adalah keributan, tak timbul isu, tak timbul masalah. Saya baca Fatihah 7 ayat, imam baca Inna Athaina 3 ayat, mana sempat saya nak rukuk? Saya baru Maliki Yaumiddin, imam dah rukuk. Tak ada timbul soalan, saya perlu habiskan Fatihah ke ataupun saya terus. Ini bagi orang mazhab Hambali, dia dah tak ada masalah. Kerana dia dah diam, imam rukuk, dia rukuk. Imam habis baca ayat, dia pun habis mendengar. Jadi mengikut imam, tak ada masalah. Kemudian yang kedua, hadis yang mereka kemukakan, innamal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Maknanya bila dia berpindah rukun, kita ikutlah, jangan tunggu, jangan habiskan Fatihah sampai habis baru imam dah iktidal dan dah sujud baru nak rukuk. Itu tidak mengikut imam namanya, kerana nak menghabiskan suratul Fatihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Bila Imam Muslim beriwayat, maknanya hadisnya sahih. Kemudian hadis lain lagi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW setelah selesai daripada solat di mana bacaan dikuatkan, maka beliau bertanya, satu solat sembahyang bacaan kuat, habis sembahyang ni Nabi tanya, berpaling kepada sahabat, adakah salah seorang di antara kamu yang membaca bersamaku tadi? Nabi dengar ada orang yang baca Fatihah, lepas Nabi habis baca Fatihah, ada orang membaca. Maka seorang sahabat menjawab, ada wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku katakan, jangan ada yang mengganggu bacaan Al-Quran. Maknanya Nabi larang, jangan baca apa-apa dia. Sebab bila dia baca Fatihah, mungkin agaknya kuat mengganggu Nabi, maka Nabi sebagai imam terganggu, maka Nabi larang dia daripada membaca. Maka orang-orang pun berhenti membaca di belakang Rasulullah SAW ketika beliau menguatkan bacaannya dalam salat-salat jahat, iaitu salat-salat yang bacaannya kuat, sejak mereka mendengarkan hal itu, teguran daripada Nabi. Lepas daripada Nabi tegur, para sahabat dia tak baca apa-apa lagi dah. Bila sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang Jumaat, bila mereka sembahyang di belakang Nabi, lepas Nabi habis baca Fatihah, Nabi baca surah, mereka terus diam, tak baca apa-apa. Hadis yang keempat, dalil yang keempat, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang solat mengikut imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Imam dah baca tu, sebenarnya itulah bacaan dia. Kerana tu bila nak pilih imam, pastikan imam yang berkualiti bacaannya, tak kira muda, tak kira tua. Yang utama ialah yang baik bacaannya dan yang banyak hafaz ayat Quran. Itu yang kita dah bincang sebelum ni. Pendapat yang ketiga ialah makmum harus membaca pada solat-solat sirriyah maupun jahriyah. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan juga dipilih oleh beberapa orang ulama, Ibnu Hazm, Syaukani, Ibnu Utsaimin, dia juga memilih pandangan ini. Dan inilah pendapat yang rajih berdasarkan hadis-hadis yang berikut.
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kita nampak macam berlawanan pula. Sebenarnya tidak berlawanan. Kita ada pilihan. Kalau kita nak baca, kita baca. Dan kalau kita tak nak baca pun tidak menjadi masalah dalam solat-solat jahriyah. Tapi solat sirriyah kita baca. Tetapi kalau mengikut ulama, kebanyakan ulama hadis, di antara ketiga-tiga pendapat ni, yang pertama tadi kata langsung tak payah baca. Yang kedua, hanya baca pada sembahyang yang bacaan perlahan. Yang ketiga, perlahan ke kuat ke, makmum tetap baca Fatihah. Di antara ketiga-tiga ini, ulama hadis mereka lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, iaitu makmum tidak perlu membaca Fatihah di dalam solat yang bacaan imamnya kuat, tak perlu baca. Baik. Kalau bagaimana tu, kalau ada orang nak baca, bacalah. Sembahyangnya tetap sah. Ada orang tak nak baca, sembahyangnya juga tidak. Sembahyangnya juga tidak besar dan tetap sah. Kalau imam itu diam, bukan semua imam kita jumpa yang lepas baca Fatihah waladhdallin amin, dia terus baca surah. Mungkin kalau ada yang faham hadis Nabi, dia pernah dengar, oh Nabi tak pernah berhenti lama pun, dia terus baca suratul Fatihah. Imam itu membaca terus surah, maka makmum ini dia patut diam. Tapi kalau dia tengok imam tu diam, maka seharusnya dia membaca suratul Fatihah. Ini sebenarnya para ulama dia cuba nak menyelamatkan keadaan. Dia kata nak selamatkan keadaan. Kalau seorang makmum tu, bila dia nak baca Fatihah sebenarnya? Kalau dia dapati imam tu dia memang diam dalam baca Fatihah, ada memang tahu ni imam ni memang dia dalam 20 saat dia diam ni, maka kita baca dalam Fatihah, baca cepat-cepat supaya kita dapat mendengar bacaan imam selepas itu. Tapi kalau dia memang dapat amin, bismillah, dia dah bismillah, kita diam je. Kita baru auzubillah, dia imam dah bismillah, kita pun diam. Ini pandangannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, imam baca bismillah pun kita tetap juga baca suratul Fatihah. Tapi jangan berlawan pula. Imam baca surah, dia pula kuatkan Fatihah dia, berlawan-lawan. Itu yang ditegur oleh Nabi tadi kepada para sahabat. Kalau tak didengar oleh imam, sebenarnya tidak mengganggu pun. Tidak mengganggu kepada imam, maka makmum itu bacalah suratul Fatihah. Imam dan makmum menguatkan bacaan amin pada solat-solat jahriyah. Kalau solat-solat sirriyah, memang dah baca ayat pun perlahan, takkan baca amin tu kuat. Allah, semayang tu Allahu Akbar, dua-dua tak tengok, tiba-tiba amin, terpeganjat orang belakang. Pasal imam ni tiba-tiba amin, ataupun imam dah habis walau tiba-tiba ada satu makmum belakang amin, terkejut imam. Jadi kalau dah semayang perlahan, aminnya juga jadi perlahan. Tetapi bagaimana pula solat jahriyah, macam maghrib, isyak tadi, perlu tak dikuatkan amin? Ada orang kuat, ada orang tak kuat. Jadi kita tengok pandangan ulama dalam hal ini. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, jika imam, kata Nabi SAW, jika imam mengucapkan amin, amin ini, ucapan amin ini, pertama sekali para ulama bersepakat, amin ini dia bukan ayat daripada Fatihah, jelas. Yang kedua, amin ini dia bukan ayat daripada Quran, jelas. Itu jelas. Bagaimana ucapan amin? Imam An-Nawawi disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, ada 4 cara bacaan amin. 2 daripadanya ditolak dan 2 daripadanya diterima. Yang sunnahnya 2, yang rosaknya 2. Yang 2 yang betul ialah kalimah amin itu dibaca seperti yasin. Ya tu 2 harakat, sin tu 4 ataupun 5 harakat. Jadi amin, min itu kalau kita tulis mim ya nun, bermaksud mad arid lisukun. Mad arid lisukun kalau kita belajar tajwid, dia boleh 2, 4 ataupun 6 harakat. Amin, 2 harakat je. Tetapi A di depan itu dia mesti 2 harakat saja. Kerana apa? Dia adalah mad badal. Amin, amin, yasin. Kalau orang baca yasin, salah. Yasin, yasin.
Jadi berjaga-jaga kalau salah baca depan mayat, mungkin dia bangun dia tampar sekali nanti. Jadi jangan salah baca, baca betul-betul. Yasin, jangan baca Yasin, baca Yasin, Yasin, Amin. Yang kedua dipendekkan, A tu dipendekkan, Amin, 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 bukan Amin, Amin. Min tu sama, yang pertama tadi pun sama, yang kedua pun sama. Tapi yang berbeza sekarang A. Pertama tadi Amin, yang kedua ni Amin, Amin, boleh. Yang ketiga kata Imam Nawawi yang salah, yang saya ingat satu lagi saya ingat. Satu lagi yang ketiga dia kata yang menjadi kesalahan ialah bila dipanjangkan A itu dan dimasukkan ke dalam Mim itu bersatu. Amin, dia satu kan. Macam waladhdallin, pada lam tu ada satu. Amin, dimasukkan kepada mim tu satu. Ini adalah kesalahan yang nyata kata Imam An-Nawawi. Jadi perkataan amin, kalau dulu kita belajar tafsir, maka amin ini disebutkan oleh asal-asalnya oleh Nabi Harun alaihissalam ketika mana Nabi Musa alaihissalam berdoa, maka Nabi Harun alaihissalam disebut amin, amin. Kalau kita tengok orang bukan Islam pun waktu dia nak makan tu lah yang kita paling nampak waktu dia nak makan. Dia nak makan tu dia berdoa, apa dia doa lah, minta apa, lepas tu amin, amin, disebut amin, amin. Sebenarnya daripada kalimah amin, daripada orang Kristian, Nabi Isa AS, segalanya sampailah kepada Nabi Musa AS, Nabi Harun, Bani Israel. Maka perkataan itu sebenarnya memang disebut dari kitab-kitab mereka dan juga di dalam agama kita, amin. Ada orang nama amin. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir pada mukaddimahnya, Imam Ibnu Katsir ada menjelaskan apa maksud kalimah amin itu. Allah mustajib doa ana. Berbagai perselisihan di kalangan ulama lughah, iaitu ulama bahasa, mengenai maksud amin, perkataan amin itu. Kalau kita terjemahkan, ya Allah kabulkanlah permintaan kami. Lepas kita baca Fatihah tu, di penghujung tu adalah doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah orang-orang yang kau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Ya Allah mustajabkanlah doa kami. Tapi syarat membaca amin tadi setelah berakhirnya waladhdallin, amin. Mesti macam tu, jangan waladhdallin, amin terus disambung, kerana amin itu mesti dipisahkan daripada Al-Fatihah, sebab dia bukan daripada Al-Fatihah. Macam kita akan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca doa iftitah. Kalau kita pilih lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambung takbiratul ihram dengan doa iftitah, tak betul. Begitu juga orang angkat takbir waktu dia bekerja-kerja, imam dah rukuk, dia pun lain Allah tu, dia Allah tu rukuk, sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia rukuk. Bukan dia Allah, dia dua dalam satu sekaligus. Salah, kerana yang pertama itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang menunjukkan haramnya dia melakukan perkara yang dilarang di dalam solat. Kemudian baru takbir intiqal, berpindah, Allahu Akbar. Itu pun mesti diam sebentar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Yang betulnya ialah Allahu Akbar, Allah. Baru rukuk. Bila kita rukuk, katalah kita Allah, kita kata wah imam dah rukuk ni, Allahu Akbar, kita pun Allah, kita baru turun macam ni, imam pun sami Allah. Maknanya kita tidak dapat rakaat, kita tidak dapat. Nak dapat macam mana? Bila kita Allahu Akbar, kita pun rukuk, Allahu Akbar, kita subhana rabbil azim wa bihamdi, imam pun sami Allahu liman hamidah. Baru sekejap kita dapat baca sekali pun, maknanya kita telah dapat rokok bersama dengan imam, maka dikira kita telah mendapat rakaat. Tapi tadi kalau kita Allahu Akbar, imam pun sami Allahu liman hamidah, touch go, maka tak dapat. Tak dapat sebenarnya dilarang. Tapi sembahyang itu mesti diteruskan.
Kita baca subhanallah, sami Allah, ikut imam, tapi rakaat tadi kita tidak dapat. Rakaat mesti dapat rokok bersama dengan imam. Kita rokok, imam yang tidak dapat. Tapi kita tetap teruskan sembahyang, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah. Celaka betul imam ni, dia batalkan pula sembahyang dia. Dah lah batalkan sembahyang, bagi hamun imam pula. Tahu aku nak rokok, lamalah sikit supaya dapat rakaat. Dah berlari-lari bunyi kunci tu dah dengar. Pak imam kata ketuk. Allah, sami Allah pada tu. Kadang-kadang Pak imam pun dia sekali nak kenakan makmum pun aku sudah terlambat. Nak cut cost dia. Mungkin lah orang ada hal sebab itu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya rakaat yang pertama dan rakaat yang keempat disunatkan memanjangkan rokok tu lebih daripada rakaat yang kedua dan ketiga, supaya memberi peluang kalau ada makmum yang lambat, dia datang pada rakaat yang pertama, dia dapat rakaat. Jadi dia sempurna jemaah dia bersama dengan imam. Dan imam juga bila dia memberi salam, bilangan makmum dia ramai yang dapat rakaat dengan dia. Tapi bila dia bagi salam, Allah, ramai masbuk, dia memang tak suka sangat. Ramai masbuk. Tapi itu dalam masjid dia tengok ramai masbuk. Kalau dia tengok luar masjid, lagi ramai yang masbuk lagi ramai yang tak sembahyang dengan imam. Tapi begitulah. Sebenarnya lebih ramai jemaah yang habis bersama-sama salam dengan imam itu lebih afdal, tapi bila habis bagi salam, ramai yang baru bangun. Kadang-kadang bila sembahyang yang panjang zuhur sebagai contohnya, kalau kita sembahyang kat sini, kita dah bagi salam, tiba-tiba yang baris kedua semua berdiri, semua baru masuk rakaat pertama. Allah, zikir doa dah habis ni. Dia nak keluar dah tak boleh. Memang keserupan tu tak ada. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, kerana barang siapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW sabda, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian beliau membaca amin dengan memanjangkan suaranya, iaitu amin. Nabi panjangkan amin. Min itu Nabi panjangkan. At-Tirmizi berkata, inilah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang yang sesudah mereka. Mereka berpendapat bahawa seseorang menguatkan suaranya ketika mengucapkan amin dan tidak memperlahankannya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Ishaq. Jadi dikuatkan bacaan amin, imam kuat, makmum pun kuat. Ada lagi pandangan ulama dalam hal ini. Adakah makmum mengucapkan amin bersama imam ataupun setelah imam amin baru makmum amin ataupun serentak? Sebahagian ulama berpendapat bahawa makmum tidak mengucapkan amin kecuali setelah imam selesai mengucapkannya. Berdasarkan hadis, zahir hadis, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Jika dia mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maknanya lepas imam mengucap, lepas imam angkat takbir, baru angkat takbir. Lepas imam amin, barulah makmum amin. Sebab itu ada sebahagian di kalangan imam yang kalau kita dengar negara Arab apa, bila waladdallin amin, imam tu cepat-cepat dia amin, lepas tu makmum amin. Jarang dengar makmum amin. Selalunya yang amin ni imam amin, makmum pun amin, kerana dia beramal dengan zahir hadis ni tadi. Demikian juga pendapat yang kedua, iaitu ucapan amin imam dan makmum serentak. Kerana dengan ucapan serentak itu, maka serentaklah dengan ucapan aminnya malaikat dan mereka mendapatkan keampunan dengan izin Allah. Sebenarnya ada dua pendapat dalam hal ini. Boleh makmum itu serentak ataupun imam itu mendahului daripada makmum. Kalau kita dengar ada imam yang amin, dia mendahului makmum, kemudian baru makmum amin, ataupun dia sama-sama dengan makmum pun tidak menjadi masalah.
InsyaAllah tuan setakat ini saja. Ada soalan sebelum kita tangguhkan? Kalau makmum ni amin, imam ni apa mentari kita amin. Semayangnya sah tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh kerana dia telah mendahului dalam hal sunat. Dia bukan dalam hal yang rukun. Sepatutnya dia bersabar menunggu imam. Bahkan tadi kalau zahir hadis, imam mesti amin dulu daripada makmum. Kalau ada makmum yang lambat, dia tidak mau bersamaan dengan imam, tak mengapa, tapi jangan dia mendahului imam kan. Tetapi yang afdal tadi, sama ada imam mendahului amin, kemudian makmum amin, ataupun mereka bersama-sama dengan amin kan. Dan ada pun para malaikat itu tidak semestinya kalau imam tu dah amin, kemudian makmum amin, malaikat tak nak aminkan sama, tidak kan. Dia hadis tu tadi bermaksud bila imam amin, makmum pun amin, maka malaikat pun serentak mengaminkan kepada mereka kan. Sebab kita tak dengar suara malaikat mengaminkan kan. Jadi kesimpulannya di amin itu disebut kan. Ada orang yang dia tak nak menguatkan amin dia pun tak ada masalah, tapi dia masih mengaminkan selepas daripada Fatihah. Jangan waladhdallin, orang lain amin dia dah auzubillahi minasyaitanir rajim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia kata aku habis baca Fatihahnya aku amin yang tadi tak payah. Tak perlu mesti amin yang bersama-sama dengan imam. Dan bila dia baca Fatihah tadi pun dia amin. Kerana Imam Nawawi kata para ulama mereka bersepakat sunat mengucapkan amin di dalam solat dan juga di luar solat. Tu kadang-kadang kita dengar orang bertahlil bila dia baca Fatihah, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, dia tak amin kan Fatihah yang dibaca. Patutnya dia aminkan di dalam solat ke di luar solat, kedua-duanya diaminkan selepas membaca waladhdallin. Ada tak pada ayat-ayat lain diaminkan? Nampaknya tak ada. Kita tak pernah dengar lagi Nabi SAW mengaminkan pada ayat-ayat yang lain. Walaupun ada ulama yang berijtihad boleh diaminkan pada ayat-ayat yang berbentuk doa. Contohnya orang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, pada ayat dalam surah Al-Baqarah tu, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun dibaca pada akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Amin. Allahu akbar. Boleh tak? Ada ulama yang kata boleh dibaca, tapi amin itu mesti perlahan, bukan sekuat amin macam lepas Fatihah. Ada yang mengatakan boleh, tapi kalau kita tengok dalam hadis sebenarnya tidak ada dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tak ada Nabi baca amin melainkan selepas Fatihah sahaja. Tapi kalau kita jumpa dalil dia Nabi mengaminkan tuan-tuan, kita boleh sebut. Kita kena perbetulkan kalau ada dalil ni. Setakat ni kita tak menjumpai dalil yang sedemikian. Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dengan tasbih kifarah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.